Ya, kita akan bersama dengan tetamu kita, Tuan Awang Zainal Tinggal, pengurusi bersama alumni mantan Warga Kerja Berita RTB dan mantan Ketua Berita RTB Radio Television Brunei. Terus kita sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Hari Raya. Rampai Pagi, selamat Hari Raya. Alhamdulillah, berbesar hati adanya peluang untuk kami bersama dengan mewawancara secara langsung Tuan Haji yang memang begitu dikenali dalam bidang penyiaran. Kalau diikutkan kami perlu berguru, sentiasa berguru bersama dengan Tuan Haji. Tetapi hari ini kita ini akan bercakap mengenai dengan antara usaha warga pesara, mantan warga kerja berita di bahagian berita ni Tuan Haji. Kami kan mau tahu juga sebenarnya bagaimana sebenarnya alumni mantan pegawai dan kaki tangan berita RTB ini dikumpulkan dan ditubuhkan. Sebenarnya dari awal saya jelaskan dulu, ia bukanlah sebuah pertubuhan rasmi ya. Cuma sekumpulan jalamalah yang ingin menyambung silaturahim antara bekas-bekas pekerjaan RTB News dulu. Dan dia bermula dengan bisikan-bisikan saja nih antara kami, baik pulang tadi membuat anuanya grup, just to saling menghubungi satu sama lain. Selama dah berjumpa kan, ada yang sampai 30 tahun dah berjumpa. Mula dia diimpunkan sedikit. Tapi tiba-tiba didapati sampai 100 orang. Ataupun belum habis semua sekali dia di putik-putiknya kita ni kan. Dan memang ada yang yang mengadu kenapa diorang kena bawa dalam kumpulan. Sebenarnya masih dalam proses mencari, mengakas di mana diorang sebenarnya. Sebab sudah lama dah berjumpa kan. Dan masa dalam proses mengakas lah. Mudah-mudahan sabar saja dulu. InsyaAllah ada tu sekarang kami. Mungkin boleh dikongsikan Tuan, berapa tahun yang lama, berapa tahun yang lampau sudah meninggalkan radio televisyen Brunei ini Tuan? Ada yang sudah 30 tahun. Kalau Tuan Haji sendiri? Kalau saya sendiri sudah sejak tahun 92 berhijrah keluar daripada RTB ke jabatan dan kementerian lain. Jadi tahun 92 saya meninggalkan RTB. Belum lagi saya dan juga Hani berada di sini. Itulah, saya sendiri di penghujung tahun 90-an baru masuk ke organisasi RTB-an ya. Jadi itulah agak lama. Pasti dah banyak kenangan itu yang banyak. boleh Lagipun kalau kan diputik-putik, kalau dulu pun RTB itu sebenarnya bermula sebagai penyiaran dan penerangan. Dan sebagian daripada penerangan dulu itu bagian pelita Brunei umpamanya masih ada urusan berita, masih di bawah berita dan hal semasa RTB. Kalau dulu di satu bahagian yang sama. Satu bahagian yang sama. Setelah tahun 70-an barulah ianya berpecah. RTB alih-alih. Radio dan TV yang disatukan. Jadi itu sedikit sejarah mengenai dengan radio televisyen Brunei. Berbalik kepada alumni mantan pegawai dan kaki tangan berita RTB ini, mungkin boleh dikongsikan hala tuju seterusnya dan mungkin juga boleh diimbau kembali Ramah Mesra yang baru sahaja diadakan. Ramah Mesra diadakan hari Minggu lepas di sebuah hotel di bandar ni. Dan ia gaplah. Kita ni gaplah, batahan dah berjumpa. Meriuh. Kalau akan dikirakan 2 jam, 3 jam dah cukup masa untuk berkongsi pengalaman, mengimbau masa-masa lalu, suka duka mula-mula TV berita dimulakan dulu. Masalah-masalah yang dihadapi, maklumlah semua belum mahir dengan TV berita ini dulu. Sedikit semacamlah yang dikongsikan, tapi dah cukup masa. Kalau kehadapannya, sebenarnya masih banyak yang boleh dilakukan sebagai kumpulan indah rasminya, sebagai informal grup yang dalam apa namanya kita ni virtual saja, secara online masih banyak yang boleh dilakukan. Sebab kalau dikirakan bukan saja pesara-pesara mantan di bagian berita RTB ini kan, tapi keseluruhan pesara-pesara umpamanya mungkin ada yang hidup secara bersendirian. Walaupun punya keluarga, kadang-kadang anak kita kalau sudah besar bekerja dan jadi tinggal di rumah nih, sama ada laki bini saja, ataupun kalau yang sudah kena tinggalkan laki dan tinggalkan bini, ya sendirian di rumah. Jadi melalui kumpulan ini kita ni boleh membangkitkan semangat orang. Sekurang-kurangnya ada dengan kita ni bercerita-cerita, ikut sama mengelinga kebajikan, dan pada waktu yang sama mungkin ada sebagiannya ada kepayahan, ada sakit benda tu dapat Bariano memberi dukungan secara rohaniah kan, dengan doa-doa dan kemudian bercerita-cerita sama diorang.
Dalam arti kata lain, melalui kumpulan secara rasmi, kita ni boleh menjadi golongan masyarakat yang memeduli masyarakat. Jadi tidak ada yang tertinggal daripada pemuda masyarakat. Jangan kita berharap dengan kerajaan yang memedulikan. Artinya masyarakat harus memainkan peranan juga memeduli masyarakat sendiri. Jadi tidak tadi bergantung kepada Kementerian Pendidikan dan Sukan dalam negeri saja, tapi kita ni mesti memainkan peranan juga. Ya tah melalui secara informal ini prosesnya lebih cepat. Indah terikat. Indah terikat dan banyak yang boleh dilakukan. Dan selepas itu mungkin pada menurut hobi-hobi masing-masing. Siapa yang suka mancing, sekarang dari kumpulan ini, pilihlah kawan-kawan mancing. Siapa yang suka masak, pilih kawan-kawan yang masak sekarang tu. Siapa yang suka hiking, pilih kawan-kawan untuk hiking. Jadi dari kelompok besar itu ada kelompok-kelompok kecil. Jadi orang melalui hubungan sosial Anita, sebenarnya kita ini cuba untuk mengamalkan cara hidup sehat, Tuan Haji. Tambahan lagi selepas bersara daripada perkhidmatan. Kita ini faham memang tadi ada mendengar beberapa komplikasi ataupun apa yang digelar sebagai sindrom pasca persaraan. Sekurang-kurangnya kalau ada beberapa organisasi yang berinisiatif untuk membuat perkumpulan sosial macam mana ini, kita ni mampu memberi beberapa perhatian yang sewajarnya lah di sesama kalangan rakan-rakan. Ya, memeduli sama-sama kita ni lah. Sama-sama sendiri. Jadi itu antara cabaran-cabarannya dan mungkin cara-cara satu inisiatif juga untuk mengatasi cabaran-cabaran sebagai pesara ini. Mungkin juga Tuan boleh mengkongsikan antara saranan dan ucapan kepada bakal pesara. Sebenarnya bagi bukan bakal pesara, kalau boleh saya bagi message ini kepada pesanan kepada orang yang baru bekerja. Baru bekerja. Mulalah mencari menjadikan jalan sampingnya kita ni melihat ke depan di mana kita ni sudah bersara nanti. Sebab kebanyakan orang termasuk diri saya sendiri cuma memikirkan di hujung-hujung masa kita ni bekerja. Dan masa untuk berfikir, masa untuk bertindak sudah terlalu singkat. Jadi sebaiknya seawal-awal mungkin bila sudah tadi mula bekerja, pikirkan tak selepas tadi berkhidmat sekarang ke mana kita ni, apa kita ni. Bahapa kita ni, apa yang kita ni ada. Itu yang patut disediakan lebih awal. Jangan sekarang sudah di ujung-ujung baru akan memikirkan. Jadi sudah bersara sekarang banyak masalah dihadapi. Baik. Suka juga ingin kita merista kalau kita melihat di kaca TV ada beberapa sisipan semasa acara sambutan yang baru diadakan hari Ahad lepas tadi dinyatakan dalam majlis tersebut peluang juga untuk berkongsi cerita, bertukar-tukar orang pengalaman selepas bersara, dan ini juga telah menyentuh mengenai dengan cabaran hidup sebagai pesara. Mungkin dapat dikongsi Tuan Haji apa sebenarnya cabaran yang Tuan Haji maksudkan ini? Sebenarnya cabaran yang utama ialah macam mana kita ni menjadi orang yang tidak bergantung kepada kerajaan. Itu cabaran yang pertama. Sebab kita ni mau menjadi masyarakat yang mandiri. Masyarakat yang tahu menjaga kehidupan kita ni. Sebab orang bersara ni bagi saya ada tiga. Satu, orang yang diabaikan. Dua, yang mengabaikan diri sendiri. Dan ketiga ialah orang yang mengatur hidup dan kehidupannya. Jadi kita ni mau pesara-pesara itu menjadi golongan yang ketiga. Yang boleh mengatur hidup dan kehidupannya. Mencari kehidupan selepas persaraan. Dan salah satu yang utama ialah, ya tadi saya tadi itu, mandiri. Self-sufficient lah Inggrisnya tu. Jadi indahnya kita bergantung kepada kerajaan semata-mata. Di sinilahnya saya tu mungkin kumpulan yang informal ini boleh bukan alumni ini saja, tapi banyak kumpulan-kumpulan yang lain boleh meneroka cara ataupun kaedah untuk saling membantu satu sama lain, menjadikan kita ini sama-sama self-sufficient, mandiri lah saya tu. Bukan saya dari segi keuangan, tapi dari segi kesihatan. Umpamanya jangan bergantung kepada kerajaan saja. Mungkin kita ni mencari tabungan daripada awal ataupun insurans misalnya dari segi kesihatan, dan mungkin aktiviti kesihatan yang lainnya, riadah umpamanya. Jadi cabaran itu ialah macam mana yang penting kita ni mewujudkan dari awal budaya mandiri. Mandiri dalam diri seorang pesara itu. Sebagai pesara, dan aninya saya itu bermula daripada hari pertama kita ni bekerja. Sudah fikirkan macam mana kita ni akan mandiri.
kata budaya mandiri itu harus daripada awal dipikirkan. Jadinya pasti ini salah satu platform untuk memudayakan budaya mandiri ini di kalangan pesara-pesara, khususnya bagi mantan pegawai dan kaki tangan berita RTB. Mungkin boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berjumpa menerusi ramah mesra tersebut, Tuan. Pastinya ada setengah yang sudah lama indah dijumpai. Bagaimana baru-baru sahaja berjumpa bersama dengan mereka? Biasanya tu gaplah tu ada, dan bagusnya kalau budaya dulu tu kami memang indah masa bekerja satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Kalau makan minum dulu ndak kira tu siapa bos, siapa kita ni orang sama juga. Dan yang di kanang-kanang itu masa minum sama-sama di kantin, masakan membayar itu dulu kami ada yang bercabutan itu siapa yang undi, siapa yang buntak anunya, bila macisnya tu puncut giginya tu dia terbayar. Dia bila masa minum di kantin beramai-ramai itu, ini bukan anunya bercampur nih. Dia punya macam ketua berita ya juga, ketua pemberita ya juga, kadang-kadang orang kerani ya pun ramai-ramai dulu, satu keluarga lah. Jadi kemesraan keluarga kami itu dulu, masa kami berjumpa belum bertanya lagi, berbaliknya lagi. Berbalik lagi, kemesraan tu timbul macam kembali. Timbul balik yang dulu tu. Itu yang menyebabkan dia keseronokan kami berjumpa tu. Walaupun orang secara fizikal tu nampak sudah perubahan Tuan Haji, tetapi jiwa dan yo rasa tu apabila bertemu tu otomatis macam tanya tu bekerja pada zaman tahun tu masih tenaga jiwa tu ada. Saya dapat melihat antara lain juga warga kerja bahagian berita yang salah seorang yang pernah menjadi ketua bahagian berita Tuan Haji Johari Aci tadi ada lagi kaki tangan dari bahagian pentadbiran berita. Pastinya ini antara momen yang diorang tunggu-tunggu, Johnny, Tuan Haji. Kalau setahun sekali sempena hari raya mungkin ada merancang untuk melakukan pertemuan semula dalam majlis-majlis ramah mesra. InsyaAllah sedang kami pikirkanlah apa yang akan kami buat ke depannya tu. Mungkin hari keluarga misalnya hari keluarga, membawa keluarga kita sendirilah dalam perhimpunan yang lebih besar kan, keluarga macam ini, keluarga berita dan yang semasa saja. Tapi mungkin keluarga kita sendiri dihimpunkan beramai-ramai mungkin lebih meriah lagi. Dan adalah acara-acara yang sedang dipikirkan insyaAllah dalam masa yang terdekat ini. Ya, mungkin juga dengan bersilaturahim bersama mereka yang tidak berkesempatan untuk menghadiri ramah mesra tersebut. Mungkin menerusi sisipan ramah mesra tersebut bukan sahaja satu nostalgia kepada mereka yang berada di sana, tetapi juga kepada penonton-penonton setia radio televisyen Brunei yang dari dulu menyaksikan mereka di kaca TV dan mendengarkan suara-suara emas mereka di corong-corong radio. Baik, kita ada masa ni Tuan Haji sebelum juga mendengar saranan Tuan Haji kepada ahli-ahli alumni dan juga kepada bakal pesara, mungkin dapat peluang kita lah memberikan peluang kepada Tuan Haji menyampaikan ucapan salam Aidilfitri dalam bahasa Kedayan, Tuan Haji. Itu yang haliwat tu. Amat ramai yang akan mendengar. Ramai akan mendengar tu. Tuan Kedayan tu. Tuan Kedayan tu dikit-dikit boleh lah. Dikit-dikit boleh. Silakan. Selamat Hari Raya kepada padian-padian mantan radio berita radio televisyen Brunei dan kepada padian-padian yang lain lah yang dapat memahami cerita ni. Mohon maaf zahir dan batin. Mun ada silap salah tu dari ujung ambut ke ujung batisnya wang tu dulu tu minta ampun, minta maaf. Terasa gembira antap. Gembira. Lurus tu. Gembira antap mendengar cakap Kedayan. Dikit-dikit lah, dikit-dikit boleh. Barangkali Tani perlu berikan pendedahan juga. Ini kalau nanti Tani bercerita dengan Tuan Haji juga berkenaan dengan etnik Melayu etnik yang ada di Brunei cukup seronok kerana Tuan Haji juga merupakan antara orang terpenting dalam Persatuan Pemadaian alhamdulillah. Tapi ini kita ingin juga memberikan ruang kepada Tuan Haji, mungkin ada saranan sekali lagi peluang yang kita berikan khususnya kepada ahli-ahli alumni dan juga bakal pesara sekali lagi, Tuan Haji. Sekali lagi saya bukan yang mengingatkan lah, saya menghimbau kepada bakal-bakal pesara, terutama sekali yang baru bekerja sebenarnya. Mulalah memikirkan ke depannya macam mana. Saya tu yang penting ialah apabila sampai zaman persaraan sekarang, jadilah pesara yang mandiri. Yang indah bergantung kepada kerajaan semata-mata, yang boleh menjana hidup dan kehidupan sendiri. Dan pada waktu yang sama,
buatlah kumpulan-kumpulan yang macam yang kami buat ini dengan matlamat semata-mata untuk menjadi masyarakat yang membeduli masyarakat. Sekali lagi supaya kita ini indah tergantung dengan kerajaan. Bukan pelang sendiri menggunakan kerajaan, tapi sepatutnya kita sudah memeduli diri kita sendiri, Pak. Satu berusaha memeduli diri kita sendiri, menyediakan jalan, menyiapkan diri kita sendiri untuk menjadi orang ataupun kumpulan yang mandiri. Ataupun sekurang-kurangnya bermula dengan tabungan ataupun simpanan. Sekurang-kurangnya dengan tabung, walaupun sedikit-sedikit. Ya. Jadi bukan maksudnya tu bermula kerja tu alhamdulillah ada sudah cerah masa depanku. Tetapi sebenarnya selepas tempoh perkhidmatan kita ini dengan kerajaan ataupun pihak swasta tu ada lagi satu kehidupan, fasa kehidupan yang akan kita lalui sebelum mengakhiri. Dan memerlukan persiapan sebenarnya. Jadi satu inspirasi dan satu nasihat yang amat berharga sekali buat ketani yang masih lagi bertugas dan sebenarnya bakal pesara. Satu peringatan buat ketani, bakal pesara memang ketani yang masih bertugas. InsyaAllah mungkin batah lagi. InsyaAllah. Namun juga mengingatkan ketani akan matlamat ketani sebenarnya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Terima kasih kepada Tuan Haji diucapkan, Tuan Awan Zainal Tinggal kerana telah pun memperingatkan ketani mengenai dengan mesej kepentingan menjalankan tanggungjawab ketani kepada masyarakat dan juga kepentingan kita hidup sebagai seorang yang mandiri insya-Allah dan persiapan ketani nanti ke alam persaraan. Satu soalan sebelum berakhir, tidakkah Juan orang ada merancang untuk merasmikan kumpulan ini untuk didaftarkan? Buat masa ini belum lagi. Lebih mudah bergerak sebagai virtual satu kumpulan bebas kumpulan sosial yang online saja dan membuat aktiviti bila mana diperlukan saja. Alhamdulillah kerana terus satu juga mungkin ketani yang akan jadi member nanti akan datang mudah-mudahan kita ni tah legasinya insyaallah. Baik, terima kasih Tuan Haji sekali lagi. Kita doakan semoga Tuan Haji dan seluruh ahli alumni mantan karyawan bahagian berita di RTB dalam kesihatan yang baik, afiah dan juga dipermudahkan dalam kehidupan.